Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah minggu ini bersama saya Khadijah Faisal. Setelah kembali menguasai Afghanistan, Taliban menjanjikan kehidupan yang stabil dan selamat kepada rakyat negara itu. Namun, sehingga kini janji itu dilihat masih belum dapat dipenuhi. Minggu ini sahaja sekurang-kurangnya 3 serangan berdarah dilancarkan militan Daesh Khorasan ke atas orang awam, termasuk pelajar, sekolah dan jemaah yang sedang menunaikan solat di masjid. Adakah ini bermakna Taliban lemah dan gagal menjamin keselamatan 38 juta rakyat Afghanistan? Sebagai sebuah negara yang lebih 2 dekad terjerumus dalam kancah peperangan, Afghanistan bukan sebuah negara yang mudah untuk ditadbir. Konflik dalaman yang terus membarah, apatah lagi berdepan dengan ancaman musuh tidak konvensional seperti Daesh Khorasan, menjadikan keamanan hampir mustahil buat masa ini. Minggu ini sahaja sekurang-kurangnya 70 nyawa rakyat Afghanistan terkorban dalam serangan bom yang didalangi militan Daesh Khorasan. 19 April lalu, 2 buah bom diletupkan di sebuah sekolah lelaki puak Syiah Hazara di Kabul. Letupan pertama berlaku ketika pelajar sedang keluar dari perkarangan sekolah, manakala letupan kedua pula berlaku ketika pasukan keselamatan bertungkus lumus menyelamatkan pelajar yang cedera. وقتی رخصتی صبح نیم بود از مکتب رخصت میشیم دمید دروازه پیش سر مکتب بود نماز دروازه برسیم که میشه این وقت از دروازه عمومی بیرون شدیم دیدیم در سر کوچه رسیدیم بسیار یک وضعیت وحشتناک بود. همین دوستای ما که بودک بعضیشان دستشان نبود، بعضی دیگهشان واقعا پر از خون بود و بعضی مردم که در محل نزدیک بودند و زخمی‌ها را انتقال می‌دادند به شفاخانه. 21 April lalu, Mazar-i Sharif pula digegarkan dengan serangan Daesh yang mensasarkan sebuah masjid Syiah. Sekurang-kurangnya 16 nyawa melayang akibat serangan berkenaan. Daesh mendakwa berjaya meletakkan sebuah beg berisi bom ke dalam masjid tersebut dan meletupkannya secara jarak jauh. Dan yang terkini, Jumaat lalu sekurang-kurangnya 33 terkorban termasuk kanak-kanak dalam serangan bom ke atas sebuah masjid di utara Afghanistan. Serangan berlaku ketika jemaah sedang menunaikan solat Jumaat di Masjid Maulavi Sikandar yang dikunjungi pengikut ajaran Sufi. Menurut petugas kesihatan, lebih 40 mangsa yang cedera dikejarkan ke hospital. Serangan ini adalah kedua terburuk sejak Taliban menguasai Afghanistan 15 Ogos tahun lalu. Jurucakap Taliban Zabihullah Mujahid mengecam keras serangan Daesh ini. Taliban juga berikrar akan menghukum pihak yang bertanggungjawab mendalangi serangan-serangan berdarah ini. Baik, misi utama Taliban ialah membebaskan Afghanistan daripada kuasa luar. Misi ini berjaya dicapai susulan pengunduran penuh tentera Amerika Syarikat tahun lalu. Kerajaan Afghanistan pro-Amerika sebelum ini juga begitu mudah digulingkan oleh Taliban. Namun, kini Taliban berdepan ancaman musuh tradisinya Daesh Khorasan. Persoalannya, siapakah Daesh Khorasan dan sejauh mana kekuatannya? Ancaman Daesh Khorasan yang juga dikenali sebagai ISIS-K boleh diibaratkan sebagai duri dalam daging kepada Taliban. Kumpulan pengganas itu adalah cabang militan Daesh yang aktif di Afghanistan dan Pakistan. Mereka bukan penjajah luar seperti Amerika Syarikat, malah mereka juga bermazhab Sunni sama seperti Taliban. Modus operandi mereka juga hampir sama seperti yang pernah dilakukan oleh Taliban sebelum ini. Pada 2018, Institute for Economics and Peace's Global Terrorism Index menyenaraikan Daesh Khorasan sebagai 4 kumpulan pengganas paling berbahaya di dunia. Ketika kemuncak penguasaan Daesh, kumpulan itu pernah menguasai sebahagian kawasan di utara dan timur laut Afghanistan selama beberapa tahun. Pada tahun 2020, militan itu telah diisytiharkan kalah setelah 1,400 ahlinya menyerah diri kepada kerajaan Afghanistan ketika itu. Namun kini setelah pengunduran Amerika Syarikat, kumpulan itu dilihat kembali bernafas. Walaupun jumlah keanggotaan mereka kini dianggarkan hanya sekitar 2,000 orang, namun militan itu masih mampu mengancam keselamatan rakyat Afghanistan, terutama puak Syiah dan Sufi, menerusi siri serangan berprofil tinggi.
Hal ini bukan sahaja menggugat keamanan, malah mampu melumpuhkan ekonomi Afghanistan yang telah sedia daif. Bagi Daesh Khorasan, ini sudah cukup untuk mencapai matlamat mereka, iaitu mencetus ketidakstabilan di Afghanistan sekaligus menggagalkan pesaingnya Taliban. Dan dalam tempoh ini, Daesh secara perlahan-lahan mampu mengumpul kembali kekuatan sekaligus merealisasikan misi utama mereka, iaitu menubuhkan khilafah Islam acuan mereka. Dalam menghadapi cabaran Daesh Khorasan ini, Taliban dilihat tidak mendiamkan diri. Mereka mendakwa telah berjaya menahan dalang serangan masjid di Mazar-i Sharif. Bagaimanapun, apa strategi jangka panjang Taliban dalam menghadapi ancaman berterusan Daesh Khorasan? Penjelasannya selepas ini. Alhamdulillah bertemu kembali. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB bulan lalu melaporkan 80% daripada serangan di Afghanistan sejak Taliban mengambil alih tampuk pemerintahan tahun lalu didalangi militan Daesh Khorasan. Ia satu petanda jelas bahawa kumpulan pengganas itu adalah ancaman nombor satu terhadap keselamatan Afghanistan ketika ini. Justru, ia bukan suatu yang boleh dipandang sebelah mata oleh Taliban. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai krisis di Afghanistan ini, kita bersama Ketua Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam Universiti Melaya, Profesor Dr. Muhammad Roslan Muhammad Noor. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Taliban dan Daesh Khorasan ini kedua-duanya adalah pengikut Sunni. Namun, mengapa mereka ini dilihat tidak sehaluan, Prof? Saya lihat ini adalah cabaran besar yang dihadapi oleh Afghanistan sekarang di bawah pimpinan Hibatullah Akhundzada ini, untuk mengekalkan ataupun untuk mewujudkan kestabilan dari aspek keselamatan. Dan pastinya cabaran terbesar yang mereka hadapi sekarang ini adalah ancaman dalaman itu sendiri yang didalangi oleh kelompok IS ini ataupun kelompok Daesh, ISK ataupun IS Khorasan ini. Dan saya lihat walaupun mereka kedua ini adalah Sunni, tetapi perjuangan mereka berbeza. Kerana IS Khorasan ini asasnya adalah untuk menuntut kewujudan khilafah dan untuk orang kata apa, mengembalikan sistem pemerintahan itu kepada sistem Islam sepenuhnya. Yang ini saya kira berbeza sedikit dengan apa yang ingin dilakukan oleh Taliban. Ya, betul, Taliban pun ingin mengembalikan sistem pemerintahan pada sistem Islam, tetapi kaedah dan cara yang digunakan itu sedikit berbeza. Kerana apa yang ingin dibuat oleh IS ini ataupun Daesh ini, dia adalah total change yang mana ianya tidak mampu untuk dilakukan oleh mana-mana kumpulan yang ada di Afghanistan sekarang ini. Dan kita lihat usaha yang Taliban lakukan ini sebenarnya adalah mendapat sokongan daripada rakyat Afghanistan, di mana kita lihat kerajaan Afghanistan sebelum ini, pimpinan Ashraf Ghani, mereka memang menyerah diri dan membuka laluan kepada kerajaan Taliban untuk menguasai Afghanistan sekarang ini. Jadi saya kira memang cabaran terbesar mereka adalah untuk menangani kelompok IS ini, yang mana kelompok itu memang wujud di kalangan masyarakat Afghanistan, dan itu yang saya kira menyebabkan ketidakstabilan berlaku di Afghanistan, di mana kita lihat dalam 1-2 minggu ini berlaku pengeboman di sana sini, yang mana ISP ini mereka mendakwa bahawa ianya dilakukan oleh kelompok mereka. Ya. Baik, Prof. Adakah ancaman Daesh ini mampu menggugat Taliban dan kestabilan Afghanistan itu sendiri? Kalau sekiranya kerajaan Hibatullah Akhundzada ini tidak berjaya menangani ISK ini, saya kira ianya akan memberikan kesan yang besar kepada ketidakstabilan kerajaan Afghanistan. Tetapi saya melihat sekarang ini apa yang dilakukan oleh kerajaan Afghanistan di bawah Akhundzada ini, mereka cuba untuk memberikan tumpuan kepada aspek keselamatan. Kalau kita lihat setiap hari Jumaat utamanya, aspek keselamatan itu memang sangat-sangat ditekankan. Untuk orang pergi solat Jumaat dan umpamanya mereka perlu melalui beberapa lapis security check atau pemeriksaan keselamatan. Itu untuk memastikan bahawa
ancaman keselamatan itu tidak berlaku, terutamanya ketika perhimpunan umat Islam untuk menunaikan solat Jumaat itu yang sentiasa saja menjadi target kepada pihak ISK ini untuk mereka membuat serangan-serangan, terutamanya kepada kelompok-kelompok yang dianggap sebagai mengamalkan ajaran salah kepada pandangan ISK seperti kelompok Syiah dan kelompok Sufi. Ini menjadi target utama kepada mereka, dan dalam masa yang sama masyarakat awam juga sebenarnya terkesan dengan apa yang dilakukan oleh kelompok ISK ini. Sebab itu kita lihat kerajaan Afghanistan mesti memberikan tumpuan kepada aspek keselamatan. Kalau ini tidak ditangani dengan baik, kita bimbang ianya akan menyebabkan kerajaan Afghanistan di bawah pimpinan Taliban ini akan berdepan dengan ancaman yang lebih besar daripada itu. Baik. Terima kasih Prof atas perkongsian malam ini. Terima kasih. Baik, sekian Global Hijrah untuk minggu ini. Lagi kupasan isu dunia Ahad minggu hadapan. Saya Khadijah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.